Assalamualaikum. Okey, saya harap kamu dah bersedia dengan kertas jawapan masing-masing. Okey, yang ini modul set yang kedua. Okey, set yang kedua ke Sains Kertas 2 daripada Negeri Terengganu. Okey, saya harap kamu dah bersedia. Okey, kita pergi soalan yang pertama dahulu, bahagian A. Okey, tentukan bilangan murid bagi setiap kumpulan darah dan rekodkan dalam jadual. Okey, jawapannya adalah 6, 6, 2, 4. Yang ni awak kena dapatkan daripada kotak. Kotak ni lah. Daripada kotak yang ni. Okey, kena kira daripada kotak tu. Okey, seterusnya lukis carta palang. Menunjukkan bilangan murid melawan kumpulan darah. So, carta palang sepatutnya dia jarak-jarak. Jadi, inilah lukisan carta palang. 6, 6, 2, 4. So, sepatutnya awak dapat macam ni lah. Barulah you layak dapat 2 markah. Okey. Soalan seterusnya, soalan C. Nyatakan jenis variasi berdasarkan carta palang. Okey, jawapannya adalah variasi tak selanjar. Kenapa variasi tak selanjar? Kerana kumpulan darah adalah sesuatu benda yang tidak boleh diukur. Okey, ia tidak boleh diukur. Jenis rambut, kebolehan menggulung lidah, jenis cuping telinga, itu adalah variasi tak selanjar kerana awak tak boleh ukur. Okey, kalau variasi selanjar, ia adalah sesuatu yang boleh diukur. Contohnya ketinggian, berat badan, warna kulit. Yang tu awak boleh ukur. Guna pembaris, guna penimbang. Jadi yang itu boleh diukur. Itu adalah variasi selanjar. Okey, jelas ya perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, seterusnya tandakan right contoh yang sama bagi jenis variasi seperti di 1C. Okey, ia adalah jenis rambut. Ketinggian warna kulit salah ya sebab ia boleh diukur. Ingat lagi tak yang saya cerita dalam kelas warna kulit iklan Fair and Lovely. Hari ni kulit saya warna 10. Esok lepas guna Fair and Lovely kulit saya jadi putih. Jadi nombor 2. Ia boleh diukur. Okey. Soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan tindak balas logam dengan oksigen. Okey. Kat sini dia bagi tabel dekat awak sebut logam dengan kereaktifan logam. Banyak kali saya beritahu awak bila soalan 1 hingga 4 jawapan mesti ada pada soalan. Ada pada tabel, ada pada graf. Okey, soalan yang ini kalau sebut logam ini adalah MV. Kereaktifan logam adalah RV. Okey, yang ini benda yang penting yang perlu dicari bila dapat je kat atas soalan. MV, RV, MV, RV. Sebab semua soalan, semua jawapan adalah bergantung kepada MV dan juga RV. Okey, seterusnya. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Jadi, apa hipotesis awak? Logam W nyalaan sangat terang. Menghasilkan nyalaan yang sangat terang. Ataupun awak boleh jawab logam X menghasilkan baraan malap. Apa-apa saja. Okey. Ataupun ada juga yang jawab logam W paling reaktif bertindak balas dengan oksigen pun boleh diterima. Okey, senang ya. Seterusnya, nyatakan pemboleh ubah bergerak balas. Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Tengok je, salin je tabel ni. Kereaktifan logam. So, kereaktifan logam lah. Okey, susun urutan W, X, Y, Z mengikut kereaktifan logam secara menaik. X, Z, Y, W. Okey, dapat 1 markah. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam X. Okey, sekarang ni logam X. Okey, kita tengok table balik. Okey, logam X. Logam X, baraan malap. Okey. So, macam mana nak buat definisi secara operasi? Guna teknik yang saya ajar dalam kelas tu. Logam X ialah pilih antara 4 benda bahan sesuatu proses mikroorganisma. So, logam X ialah bahan yang ditunjukkan oleh
baraan yang malap. Ataupun yang ditunjukkan oleh logam yang paling rendah. Okey, tandakan right bagi logam yang akan memberi pemerhatian yang sama seperti logam W. Jawapan dia adalah magnesium. Sebab magnesium berada pada atas dalam siri kereaktifan logam. Okey. Okey, kita teruskan soalan nombor 3. Rajah 3.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ciri-ciri kata cekung dan kata cembung. Okey. Rajah 3.1 ini adalah kata cekung. Okey. Kata cekung. Jadi imej yang terhasil adalah di hadapan kanta. Jadi imej yang terhasil, ciri-ciri imej yang terhasil maya, tegak, kecil. Ia lebih kecil daripada objek. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri imej yang terhasil jika cermin cekung. Kanta cekung. Maya, tegak, kecil. Okey, soalan 3.2. Catatkan saiz imej pada rajah 3.1. Jadi awak kena ukur lah ni. Awak kena ukur kat sini saiz imej dia ni berapa. So kat sini saya dapat plus minus 0.2 cm ataupun saya boleh terima jawapan 0.1, 0.2, 0.3 antara dua tu lah. Okey, seterusnya soalan seterusnya, lengkapkan rajah sinar pada 3.2 untuk menunjukkan pembentukan imej 2 markah. Okey. So markah yang pertama datang daripada sini. Okey, rajah sinar awak betul. Dia mesti lalu F. Yang kedua, mesti lalu titik tengah ni. Dan bila ada persilangan antara dua line merah ini, jadi imej akan terhasil pada di sini. Ini imej awak. Okey. Ini kita panggil, okey, ini imej awak. Jadi imej yang terhasil, ciri-ciri imej yang terhasil adalah nyata, songsang. Okey. Ini kata cembung ya. Ini kata cembung. Nyata, songsang. Tengok imej yang terhasil. Terbalik kan? Jadi nyata, songsang. Kenapa nyata? Sebab imej terhasil di belakang kanta. Sebab tu nyata. Ini songsang. Anak panah ni terbalik. Okey, seterusnya. Nyatakan satu perbezaan ciri imej yang terbentuk pada rajah 3.1 dan 3.2. Imej 3.1 maya, tegak. Manakala imej rajah 3.2 nyata, songsang. Itu perbezaan dia lah. Okey, seterusnya. Apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? Okey, bila kita sebut faktor ditetapkan, tetap maksudnya sama. Okey, jadi dia minta apa ni? Dia minta RV, Dia minta CV, pemboleh ubah dimalarkan. CV. Jadi apa yang sama? Tengok gambar. Jawapan mesti ada pada gambar. Tengok gambar. Apa yang sama? Saiz objek. Saiz objek dia sama. Ni saiz objek dia sama. Ni saiz objek. Jarak objek dengan kanta pun sama. Belakang 2F. Itu pemboleh ubah dimalarkan ataupun CV, saiz objek dan juga jarak objek. Okey, seterusnya. Soalan nombor 4. Rajah 4.1, 4.2 menunjukkan sunar radas bagi eksperimen penapaian glukos. Okey, larutan glukos campur yeast akan menyebabkan air kapur menjadi keruh. Manakala larutan glukosa campur air suling, tiada apa-apa perubahan pada air kapur. Okey. Nyatakan inference pada rajah 4.1. Okey, kenapa air kapur jadi keruh pada rajah 4.1 ni? Kenapa air kapur jadi keruh? Tu yang awak kena ingat. Kerana karbon dioksida dibebaskan. Kerana karbon dioksida dibebaskan. Siapa bebaskan karbon dioksida ni? Yeast lah.
Yeast lah yang membebaskan karbon dioksida. Yeast kan satu mikroorganisma yang kita belajar masa bab 1 form 5 dulu. Okey. Soalan seterusnya. Apakah faktor yang diubah? Faktor yang diubah dalam eksperimen ini. Bila sebut diubah, ini adalah RV. Pemboleh ubah bergerak balas. RV. So, apa yang diubah-ubah? Okey, tengok gambar. Jawapan mesti ada pada gambar. Apa yang ubah? Yang ini kita ubah kan? Jenis larutan. Ataupun kehadiran yeast. Boleh terima. Okey, seterusnya. Nyatakan definisi secara operasi bagi penapaian. Okey. Macam biasa, guna teknik, guna formula yang saya pernah ajar dalam kelas. Penapaian, pilih antara 4 benda, proses sesuatu bahan ataupun mikroorganisma. So, kat penapaian kita pilih proses. Penapaian ialah proses yang ditunjukkan oleh air kapur bertukar menjadi keruh. 1 markah. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Kelaskan semua bahan makanan. Semua makanan tersebut yang boleh menunjukkan pemerhatian yang sama seperti rajah 41 dan juga 4.2. So, kat sini 4.1 yang mana buah-buahan yang akan menghasilkan, mengeruhkan air kapur. Manakala rajah 4.2 tidak mengeruhkan air kapur. Yang mana buah-buahan itu? Jadi, yang mengeruh air kapur adalah buah anggur dan juga beras. Kenapa? Buah anggur boleh kita buat wine. Kita boleh buat beer. Manakala beras, kita boleh buat tapai, proses penapaian, tapai. Okey. Sebab itulah buah anggur dan beras boleh mengeruhkan air kapur. Manakala minyak kelapa dan susu, tiada apa-apa perubahan pada air kapur. Okey, habis untuk soalan bahagian A. Okey, seterusnya kita pergi soalan bahagian B. Okey. Rajah 5 menunjukkan koordinasi yang berlaku apabila seorang ahli gimnastik berjalan di atas tali dengan mata yang bertutup. Seorang ahli gimnastik berjalan di atas tali dengan mata yang bertutup. Okey, kalau mata bertutup ini pasal reseptor regang. Okey. Kalau mata bertutup, reseptor regang. Menaik komputer tanpa melihat, reseptor regang. Membutang baju juga reseptor regang. Okey. Apakah reseptor X? Apakah reseptor X ni? Reseptor X adalah reseptor regang lah. Senang je. Kita tengok satu-satu soalan dia. Apakah reseptor X reseptor regang? Okey. Apakah fungsi reseptor X menghasilkan impuls? Okey, nyatakan 2 lokasi reseptor ini dijumpai dalam manusia. Okey, sebenarnya ada 4 lokasi. Otot, tendon, ligamen, sendi. Otot, tendon, ligamen, sendi. Yang inilah kebanyakannya reseptor regang akan berada. Okey. Soalan D. Berikan satu kemungkinan yang akan berlaku kepada ahli gimnastik jika otak gagal mentafsir impuls daripada reseptor X. Okey, so what happen? Kalau otak tak dapat menerima impuls daripada reseptor X, apa yang berlaku? Ahli gimnastik tu akan jatuh. Ataupun ahli gimnastik tidak dapat mengimbangi badan. Okey. Tandakan right reseptor yang sama seperti aktiviti di atas. Yang mana? Yang mana aktiviti yang tidak menggunakan mata? Reseptor regang ni awak tak melihat. Awak membuat sesuatu tanpa melihat. Itu maksud reseptor regang. So, yang mana awak buat perkara ataupun aktiviti tanpa melihat? Piano lah. Awak tekan piano. Awak tekan komputer. Itu adalah menggunakan reseptor regang. Okey. Soalan nombor 6.
Okey, bulan kesedaran kanser payudara. Okey. Menurut sumber Kementerian Kesihatan Kanser Malaysia, kanser payudara merupakan kanser nombor 1 tertinggi di Malaysia. Ia merangkumi 17.7% daripada keseluruhan kanser di Malaysia. Pada pendapat anda, mengapakah perkara ini berlaku? Okey. Terdedah kepada sinar radioaktif, penggunaan bahan kimia yang berbahaya, terdedah kepada gelombang frekuensi yang tinggi. Okey, ini ada antara jawapan. Terdedah pada sinar radioaktif, penggunaan bahan kimia yang berbahaya, contohnya alat-alat kosmetik and so on. Okey. Namakan satu kaedah rawatan moden yang untuk merawat pesakit kanser. Kemoterapi, radioterapi, pembedahan. Okey. Yang ini soalan dia critical thinking sikit. Jarang-jarang dijumpa. Jarang-jarang kita lihat soalan macam ni. Tapi bagus untuk expose pada awak. Sinaran radioaktif digunakan dalam satu kaedah rawatan moden untuk merawat penyakit kanser. Nyatakan jenis sinaran radioaktif itu. Sinar gamma. Okey, apakah ciri-ciri sinar gamma? Bercas neutral, berkuasa penembusan yang tinggi, dan lain-lain lagi lah. Tengok balik ciri-ciri sinar gamma. Berikan satu kegunaan lain sinaran radioaktif daripada rawatan kanser. Selain daripada nak rawat kanser, apa lagi gunaan sinar radioaktif? Menganggas usia artifak, memandulkan serangga, menserikan alat pembedahan, kan? Banyak lagi lah, awak boleh tengok balik bab bab form 4 ni ya, tengok balik, study balik. Okey. Ada soalan setakat ini? Okey, saya harap semua boleh salin jawapan. Yang mana rasa tertinggal tu salin. Okey. Soalan nombor 7. Okey, bacalah sendiri banyak tu. Okey, soalan nombor 7. Berdasarkan pertikan di atas, namakan mikroorganisma yang terlibat. Virus dan juga bakteria. Pilihlah salah satu jawapan yang awak nak. Virus dan juga bakteria. Okey, tandakan jenis keimunan yang terlibat dalam program imunisasi. Keimunan aktif buatan, keimunan pasif buatan. Okey, bila sebut imunisasi, bila sebut pasal imunisasi ni, ia berkaitan dengan apa? Mestilah berkaitan dengan suntikan. Okey, kalau macam kalau baby baru lahir sampailah dia umur 2 tahun, dia mesti ambil suntikan dekat klinik. Untuk apa? Untuk imunisasi badan dia. So dia ambil suntikan. Jadi kaedah yang digunakan untuk memberi imunisasi, suntikan. Okey, jika anda mempunyai anak, adakah anda bersetuju mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melengkapkan jadual imunisasi seperti yang dicadangkan? Jelaskan jawapan anda. Okey, awak bagi jawapan setuju ke tak setuju ke 1 markah. Kalau awak bagi setuju, awak dapat 1 markah. Kalau awak tak setuju, awak kena beritahulah, jelaskan jawapan awak. Setuju sebab nak hapuskan penyakit, untuk mengurangkan kadar kematian. Okey, kalau awak tidak setuju, pun 1 markah. Menyebabkan alahan, bahan yang tidak halal dan diragui. Barulah awak dapat 2 markah. Okey, kena jelaskan. Seterusnya, soalan nombor 8. Namakan jenis polimer sintetik yang ditunjukkan dalam rajah 81. Okey, yang ini termoplastik. Okey, yang ini termoplastik. Nyatakan ciri-ciri termoplastik. Boleh dikitar semula, tidak tahan haba, tiada rangkai silang, takat lebur yang rendah. Yang ini soalan yang sangat senang, banyak kali dah kita buat dalam kelas. Sepatutnya awak dah mahir, dapat soalan ni patutnya dapat 6 markah. Sebab banyak kali dah kita buat. Okey. Berdasarkan rajah 82, nyatakan jenis plastik yang digunakan untuk menghasilkan barang plastik dalam jadual 8. Okey. Jadual 8, barang plastik tingkat kapal terbang. Kita tahu tingkat kapal terbang adalah perspek. Perspek adalah termoplastik. Jadi, which one is termoplastik? M ke N? M adalah termoplastik. Manakala
N yang ada rangkai silang ni, ini adalah termoset. Jadi, tingkat kapal terbang adalah termoplastik. So, the answer is M lah. Okey, soalan nombor 2. Pengeluaran dan penggunaan plastik yang meluas mendatangkan kesan buruk pada alam sekitar kerana plastik tidak mudah diuraikan oleh tindakan bakteria. Sebagai rakyat yang prihatin terhadap keseimbangan alam sekitar, bagaimanakah anda dapat mengatasi masalah pelupusan sisa bahan buangan plastik dan berikan alasannya? Okey. So, kat sini saya bagi 2 jawapan. Awak boleh pilihlah mana satu awak nak. Okey. Kitar semula 1 markah. Kenapa kitar semula? Okey, dapat menghasilkan bahan baru. Jawapan yang ada juga yang buat jawapan menggunakan plastik terbiodegradasi kerana ia mudah diuraikan. Pun betul. Okey. Mengapakah kita digalakkan membakar sampah, terutama sampah yang mengandungi plastik? Mengapakah kita tidak digalakkan membakar sampah? Kenapa? Plastik membebaskan gas toksik ataupun gas yang beracun. So, elakkan membakar sampah yang mengandungi plastik. Okey, soalan yang terakhir nombor 9. Apakah yang dimasukkan dengan satelit segerak? Satelit segerak bermaksud satelit yang bergerak mengikut arah dan halaju putaran bumi. Satelit tu bergerak mengikut halaju putaran bumi. Itu satelit segerak. Ataupun satelit geopegun. Ada soalan tanya apakah dimaksudkan satelit geopegun. So jawapan yang sama. Di mana satelit bergerak mengikut arah dan halaju putaran bumi. Ada soalan tulis geopegun. Okey, nyatakan peranan antena A memancarkan gelombang mikro. Okey. Kita tengok ni ada soalan ni. Ada bumi. Kita ada 3 satelit utama yang mengelilingi bumi. Okey, berdasarkan rajah 9.2. Apakah jenis gelombang yang digunakan? Gelombang mikro. Nyatakan kelebihan gelombang mikro ni. Okey, membolehkan siaran langsung. Yalah, awak boleh tengok World Cup. Awak boleh tengok apa? Bola kan. Pukul 2 pagi, 3 pagi. Okey, liputan meluas seluruh dunia. Dapat menghantar maklumat secara pantas dan cepat. Betul. Wajarkan kepentingan kedudukan 3 satelit seperti Rajah 9.2 untuk mendapat liputan seluruh dunia. Okey. Dan soalan terakhir, selain daripada komunikasi, nyatakan satu bidang lain kegunaan satelit untuk sistem pertahanan, kaji cuaca dan juga GPS. Okey, sampai sini je lah dulu. Nanti kita akan jumpa lagi di lain masa. Nanti cikgu akan bincangkan bahagian C pada hari yang lain. Okey. Terima kasih.